Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, cikgu. Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. Semua sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah cikgu. Sihat, alhamdulillah. Hai. Okey, bagus. Hari ini kamu jumpa lagi cikgu, tapi cikgu ada berita gembira untuk kamu semua kerana ini merupakan topik kelas kita untuk sukatan pembelajaran tingkatan 2. Jadi lepas ni kamu semua akan ada peperiksaan akhir tahun. So tak perlu lagi lah buat kelas online dengan cikgu. Semua happy? Takut cikgu exam. Tak apa, exam senang sahaja. Soalan yang diberikan oleh sekolah sangat-sangat senang. Jangan risau, okey? Baiklah cikgu. Okey, baiklah. Kamu tengok slide cikgu. Kita nak belajar apa hari ini? Okey, baiklah. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran cikgu, macam biasalah, cikgu kena dulu, tanya dulu sebelum kita start. Okey, jadinya cikgu nak tanya satu soalan mudah. Cikgu nak tanya untuk sesebuah masyarakat ataupun sesebuah keluarga, selain daripada ekonomi yang kukuh, apa yang paling penting untuk sebuah keluarga tu? Siapa tahu? Kebahagiaan. Okey, kebahagiaan tu betul. Tapi cikgu nak something yang macam apa yang sesebuah keluarga tu perlukan. Kiranya bukannya macam melibatkan perasaan, bukan. Benda yang wujud. Apa dia? Makanan. Makanan. Duit, Selain daripada cikgu. makanan? Duit, betul. Selain daripada tu apa lagi yang boleh melindungi sebuah keluarga tu daripada bahaya, daripada hujan? Rumah, betul. Okey. Pandai Fauzia. Jadi agak-agak hari ni kita nak belajar topik apa untuk yang paling last ni? Rumah. Rumah, okey, betul. Cumanya kurang tepat sedikit. Ada yang ayat lebih komplit lagi. Siapa tahu? Pertempatan. Pertempatan. Okey, jawapan kamu semua betul. Cuma ayat itu sahaja yang kurang mencapai apa yang sebenarnya maksud cikgu yang nak ajar. Jadinya hari ini cikgu nak ajar kamu semua mengenai seni bina yang ada di Sarawak dan Sabah. Iaitu kita akan belajar pasal rumah lah. Rumah-rumah yang terdapat di Sarawak dan Sabah. Okey, semua dah ready nak belajar dengan cikgu? Ready. Okey, baguslah. Kalau macam tu, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Macam biasa juga, benda yang paling penting sekali cikgu kena tekankan sebelum cikgu memulakan pengajaran dan pembelajaran cikgu. Cikgu akan terangkan kepada kamu apakah objektif pembelajaran yang kita semua kena capai. Okey, baiklah. Cikgu sertakan 2 objektif pembelajaran yang pelajar-pelajar cikgu perlu capai pada hari ini. Okey, yang pertama sekali adalah di akhir sesi pembelajaran dan pengajaran ni, cikgu nak pelajar-pelajar cikgu semua yang hadir hari ini dapat menyenaraikan nama seni bina di Sarawak dan Sabah. Okey, itu objektif pembelajaran yang pertama. Objektif pembelajaran yang kedua pula adalah cikgu nak pelajar-pelajar cikgu ini akan dapat menyatakan jenis bahan pembuatan seni bina di Sarawak dan Sabah. Okey, faham? Faham cikgu. Okey, baiklah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya ya. Okey, macam cikgu cakap, hari ini kita akan belajar seni bina di Sabah dan Sarawak. Okey, next slide kita tengok. Okey, apakah seni bina ni? Macam yang cikgu dah cakap, untuk seni bina ni
subtopik yang paling terakhir dalam bab 10. Topik ni menekankan mengenai jenis-jenis tempat tinggal pertempatan yang ada di Sabah dan Sarawak. Dan untuk pengetahuan kamu, pertempatan ataupun seni bina yang terdapat di Sabah dan Sarawak ni mempunyai keunikan yang lain daripada yang lain. Dan seni bina ini juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Satu benda yang kamu perlu tahu, walaupun seni bina yang ada di Sabah dan Sarawak ni dia agak mempunyai persamaan, tetapi itu adalah secara luaran sahaja. Sebenarnya dia masih mempunyai fungsi yang berbeza dan ada juga ciri-ciri dalaman yang berbeza. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, pertama sekali kita akan tengok dulu apakah jenis-jenis seni bina yang ada di Sarawak. Okey, di Sarawak ni dia ada satu jenis seni bina rumah yang sangat-sangat unik, dan rumah ni pun bukan sahaja terdapat dalam masa terdahulu, zaman dahulu, tapi sekarang pun masih ada di kawasan-kawasan pedalaman, di mana seni bina yang pertama yang cikgu nak kenalkan adalah rumah panjang. Okey, boleh nampak kan gambar yang cikgu sertakan dekat sini? Kamu boleh tengok panjang kan rumah tu? Panjang, cikgu. Panjangnya. Ya, tapi kamu kena tahu yang duduk di rumah panjang ni bukannya satu buah keluarga saja, tidak. Dalam rumah panjang ni ada beberapa buah keluarga yang tinggal bersama. Dia akan ada bilik-bilik dalam rumah tu. Di situlah di setiap keluarga-keluarga tu akan berkumpul. Dan dekat rumah panjang ni macam cikgu pernah sentuh di topik yang sebelum ni, dia akan ada satu ketua suku dalam rumah tu. Masih ingat kan cikgu cakap pasal ketua suku kan? Ya, cikgu. Bomboloni. Bomboloni. Mana ada Bomboloni, Fauzia? Bombolian dan Bombohizan. Itu dekat Sabah. Sorry, Kalau cikgu. Sarah- Ingat makanan cikgu, bombolonis, donat bombolonis. Tak apa, nanti bila dah habis semua, cikgu akan buat jamuan. Cikgu akan belikan bomboloni ya. Okey, cikgu. Fauzia Saya ingat makanan je. sudah berlalu. Okey, kalau untuk di Sarawak, kita tak panggil Bombolian ataupun Bombohizan. Tapi untuk masyarakat Iban, kita panggil sebagai tuai rumah. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan kamu, rumah panjang ni adalah merupakan seni bina yang dibina oleh kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Okey, rumah panjang ni dibina adalah bertujuan untuk keselamatan dan pertahanan. Lepas tu, rumah panjang ni juga adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam penduduk di rumah panjang. Ialah dalam rumah panjang ni kan macam cikgu dah cakap, dia bukan ada satu keluarga sahaja, dia ada beberapa buah keluarga. Jadi dekat rumah panjang ni lah mereka akan dilatih untuk bekerjasama, saling hormat menghormati, menjaga antara tu sama lain. Jadi itulah salah satu tujuan kenapa rumah panjang ni dibina. Okey, kita tengok kepada fungsi khusus rumah panjang ni. Sudah semestinya lah ia adalah sebuah rumah. Jadi rumah apa fungsi dia? Mestilah untuk tempat tinggal. Selain itu, rumah panjang ni juga adalah untuk tempat berinteraksi dan mengadakan acara-acara perayaan. Okey, kalau ada hari-hari tertentu, hari-hari perayaan, dekat rumah panjang ni sangat meriah. Akan ada pelbagai aktiviti. Di sinilah orang-orang yang tinggal di rumah panjang ni akan berkenalan satu sama lain, berinteraksi dan akan ada aktiviti-aktiviti perayaan yang akan dijalankan. Jadi memang tinggal di rumah panjang ni dia sangat meriah. Okey? Kamu teringin tak nak tinggal dekat rumah panjang? Teringin, cikgu. Kawan-kawan. Ya, betul. Kalau kamu tinggal di rumah panjang, kamu tak akan kesunyian sebab kamu akan ada ramai kawan. Sebab sebelah menyebelah kamu ada je orang.
Okey, baiklah. Lepas tu kita dah tengok dah siapa yang bina rumah panjang ni, apa fungsi khusus dia. Sekarang kita tengok macam mana rumah panjang ni dibina, apa bahan-bahan yang digunakan. Okey, dia punya bahan-bahan pembuatan cikgu nak highlightkan dekat sini. Macam kamu tengok rumah panjang ni tak moden. Dia kan rumah zaman dulu, jadi dia tak pakai simen ke apa ke mozaik ke, tak ada. Jadi bahan pembuatan utama untuk rumah panjang ni adalah kayu yang keras. Yelah, kalau kita guna kayu rapuh, apa jadi kat rumah tu? Runtuh cikgu. Runtuh. Silap-silap kalau jalan. Apa dia, Fauzia? Reput cikgu, reput. Ya, betul. Silap-silap kalau jalan sekarang jatuh gedebuk. Jadinya sebab itulah dia kena gunakan kayu yang berkualiti, kayu yang keras. Jadi rumah panjang ni menjadi kukuh. Contoh-contoh kayunya kayu belian. Okey, kayu belian ni memang sangat keras. Kalau terkena air pun dia tak mudah reput. Kayu belian ni memang satu kayu yang sangat berkualiti dan sesuai untuk digunakan membina sesebuah rumah. Manakala untuk atap rumah panjang ni, kalau kamu tengok dekat situ, dia tak pakai zinc. Dia pakai daun-daun tebal. Dulu mana ada zinc kan? Jadi orang pakai daun tebal. Daun-daun yang boleh menghalang air tu daripada masuk. Jadi contoh daun yang mereka pakai adalah daun rumbia. Okay, setakat ni boleh follow apa yang cikgu cakap? Boleh cikgu. Boleh. Okey, Sampai bagus. sekarang ke rumah tu. Ya, betul Fasiha. Masih ada lagi rumah panjang sekarang. Walaupun contoh kaum-kaum Iban ni, Bidayuh ni, diorang dah maju, ada yang tinggal dah dekat bandar, dia lah pergi bekerja kan apa semua kan. Dah ada yang tinggal taman perumahan, flat dan sebagainya. Tapi masih ada lagi wujud rumah panjang ni sehingga sekarang dan masih lagi ada lagi orang yang tinggal di rumah panjang. Okay? Okay, baiklah. Kita tengok slide yang seterusnya. Okay. Ni pun salah satu seni bina yang ada di Sarawak. Rumah ni lebih kurang macam rumah panjang. Cuma rumah ni dia tinggi sangat. Tengok rumah ni. Tinggi kan? Tinggi cikgu. Ya, betul. Ni sebab itulah dia dinamakan sebagai rumah tinggi. Di mana siapa yang bina rumah tinggi ni? Okey, untuk pengetahuan kamu, yang bina rumah tinggi ni adalah satu binaan daripada kaum Melanau. Jadi rumah tinggi ni memang sangat unik. Tengok dia punya struktur binaan tu sangat tinggi dan bertingkat. Okey, jadinya kamu tengok dekat sini, cikgu dah highlightkan kat situ fungsi rumah tinggi ni. Rumah tinggi ni dibina setinggi 10 meter daripada aras tanah. Kenapa dibina tinggi-tinggi ni? Sebab dia nak menyukarkan serangan daripada musuh. Jadi musuh tak adalah senang-senang nak naik. Kalau rumah tu bertapak kat tanah je, senanglah dia nak kena masuk dengan musuh, kena bakar ke apa. At least kalau rumah ni tinggi, orang tu kalau dia nak serang pun dia akan take time. Sebab benda tu tinggi. Jadi tinggal di rumah tinggi ni sangat selamat. Okay? Faham? Faham cikgu. Okey. Jadi kita tengok pula apa yang digunakan untuk rumah tinggi ni. Okey, baiklah. Apa bahan-bahan binaan dia? Pertama sekali macam biasa juga, dia kenalah menggunakan kayu yang kukuh supaya rumah ni tak mudah reput, tak mudah patah, roboh dan sebagainya. Jadi mereka akan gunakan kayu-kayu keras seperti kayu belian. Sama sahaja macam rumah panjang tadi tu. Jadi rumah panjang dan rumah tinggi ni mempunyai bahan binaan yang sama sahaja. Okey. Baiklah, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Kamu tengok rumah ni. Apa bentuk rumah ni? Kelas?
Sorry cikgu, line tadi tiba-tiba cikgu. Oh, tak apa. Cikgu minta maaf. Apa yang kamu nampak dekat rumah ni? Macam mana bentuk dia? Bentuk bulat. Bulat cikgu. Bulat. Yes, bulat. Kalau kamu Macam tengok, tu. betul tu Fasiha. Jadi rumah ni, rumah yang apa ni? Rumah baru ni, dia lain daripada rumah yang lain. Kalau kita tengok tadi rumah panjang tu dia panjang. Rumah tinggi tu pun dia panjang. Cuma dia tinggi sahaja. Tapi yang rumah baru ni, dia lain daripada yang lain. Dia macam topi, dia macam tudung saji, dia macam kon. So memang rumah baru ni adalah satu rumah yang memang binaan dia sangat-sangat unik sebab dia bulat macam tu. Okay? Kita selalu rumah. Tudung sajalah cikgu. Betul tu. Jadi rumah ni memang dia bulat macam tu. Kalau kita selalu tengok, kalau rumah biasa, rumah normal, tak adalah. Cikgu tak katalah rumah yang bulat tak normal. Kalau rumah yang kebiasaan yang kita duduk, maksudlah rumah-rumah moden ni, selalu ni dibentuk empat segi kan. Jadi rumah ni lain, dia bulat. Okay. Jadi nama rumah ni, untuk pengetahuan kamu, rumah ni pun seni bina dekat Sarawak. Nama dia Rumah Baruk. Okay. Siapa pula yang bina Rumah Baruk ni? Rumah Baruk ni sebenarnya merupakan salah satu seni bina daripada kaum Bidayuh. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi tu, seni bina Baruk ni dia lain daripada yang lain sebab dia berbentuk bulat dan seperti kon. Seperti kon, seperti payung, seperti tudung saji. Macam itulah rupa dia. Dan puncak dekat Rumah Baruk ni, dia dihiasi dengan lambang burung kenyalang. Okey, jadi memang Rumah Baruk ni memang dia cantik lah. Okey. Lepas tu, apa fungsi-fungsi Rumah Baruk ni? Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar cikgu sekalian, fungsi utama Rumah Baruk ni, dia memang lain daripada yang lain. Pertama sekali, dia letak tengkorak dekat situ. Seram kan? Masuk je Rumah Baruk, nampak tengkorak. Takutnya cikgu. Memang dekat Rumah Baruk ni akan banyak tengkorak-tengkorak yang disimpan. Selain daripada situ, Rumah Baruk ni pun tempat mereka simpan senjata. Lepas tu Rumah Baruk ni untuk sebagai pusat ritual. Kalau ada apa-apa upacara, orang akan buat dekat Rumah Baruk ni. Senanglah sebab rumah ni kan bentuk bulat. Jadi kalau orang mau berkumpul tu, senang. Jadi luas macam tu, besar-besar macam tu senang. Kalau nak buat apa-apa upacara memang sangat mudah dekat Rumah Baruk ni. Lepas tu Rumah Baruk ni juga digunakan sebagai tempat bermesyuarat. Okay. Situ kalau orang ada apa benda tergempar, nak bincang, diorang akan buat mesyuarat dekat Rumah Baruk ni. Dan dia juga menjadi tempat untuk majlis sosial yang lain. Okey, apa pula bahan-bahan yang digunakan untuk buat Rumah Baruk ni? Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk buat Rumah Baruk ni, dia lebih kurang juga macam penggunaan bahan-bahan buatan di rumah panjang dan rumah tinggi. Sebab untuk memastikan rumah ni kukuh, mereka juga menggunakan kayu keras seperti kayu belian. Lepas tu atap dia ditutup dengan daun rumbia. Tapi dia punya dinding ni lain daripada yang rumah panjang dengan rumah tinggi tadi. Sebab dinding dia diperbuat daripada kayu buluh, daripada buluh. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, bagus. Alhamdulillah. Jadi, kita dah selesai untuk seni bina yang ada di Sarawak. Sekarang ni kita beralih pula untuk seni bina yang ada di Sabah. Okey, sama jugalah macam tadi tu, seni bina ni apa cikgu dah terang awal-awal tadi secara umum. Jadi ini merupakan seni bina ataupun rumah, jenis-jenis rumah yang terdapat dekat Sabah. Okey, nama dia lebih kurang macam yang pertama tadi, cuma ditambahkan kaum saja di belakang. Kalau tadi di Sarawak dipanggil rumah panjang, kalau di Sabah pun dipanggil rumah panjang juga. Cumanya dia ditambah dengan nama kaum, iaitu kaum Rungus. Sebab untuk pengetahuan kamu, yang buat rumah panjang ni adalah kaum Rungus. Jadi diorang namakan ini sebagai rumah panjang Rungus. Okey.
Cuma bezanya rumah panjang rumus nih dia lain sedikit daripada yang rumah panjang di Sarawak. Sebab kalau kamu tengok dekat gambar nih pun rumah panjang dia agak rendah kan? Semua nampak kan? Nampak cikgu? Okey, baiklah. Lepas tu, okey. Salah satu nama lain untuk rumah panjang rumus ni, nama spesifik dia lah ikut bahasa kaum rumus tu, dipanggil binatang. Bukan binatang ya, tapi binatang. Sama faham? Faham cikgu. Okey. Jadi apa dia punya keistimewaan dekat rumah panjang rumus ni atau binatang ni? Lagi mudah kita panggil rumah panjang rumus lah. Nanti dia adalah orang yang mesti salah faham ke apa kan. Jadi keistimewaan rumah panjang rumus ni di mana dia punya bilik tidur ni dibina dengan kepala sudut dia tu mengarah ke Gunung Kinabalu. Jadi bilik kamu tu memang dia akan mengarah pergi sudut Gunung Kinabalu. Seronoklah rumah panjang ni dia sejuk. Okay? Okey cikgu. Okey cikgu. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat buku teks dia ada tekankan, tapi cikgu tak letak dalam slide ni. Rumah panjang ni dia ada dua bahagian yang penting iaitu dipanggil ongkob. Okey, ongkob ni untuk pengetahuan kamu dia merupakan bilik lah ruang untuk satu-satu keluarga tu. Dan ruangan yang kedua adalah apad. Okey, apad ni pula dia merupakan satu ruang untuk orang-orang yang tinggal di dalam ni untuk berkumpul. Senang cerita dekat sekarang ni kalau kita panggil sebagai ruang tamu. Jadi dekat rumah ni dia ada ruang bilik dan juga ruang tamu. Ruang tamu tu biasalah tempat untuk orang berinteraksi, buat aktiviti. Jadi begitulah senang. Okey, jadi apa fungsi rumah panjang rumus ni? Okey, fungsi dia utama macam biasalah tempat kediaman, tempat orang-orang rumus ni tinggal. Lepas tu dia juga sebenarnya adalah kubu pertahanan. Lepas tu rumah panjang rumus ni adalah bagi membina semangat kerjasama antara ahli. Yalah sama juga macam rumah panjang Sarawak tadi. Dekat dalam ni ada beberapa buah keluarga yang tinggal. Jadi kalau tiada kerjasama susahlah. Jadi salah satu tujuan kenapa mereka tinggal di rumah panjang ni supaya mereka ni belajar bekerjasama. Ada semangat kerjasama, jaga sama sendiri. Jadi benda tu senang. Okay? Dan apa pula yang diguna untuk buat rumah panjang rumus ni, kiranya bahan-bahan pembuatan dia, kayu bulat, kulit kayu, dan yang terakhir dia tidak pakai daun rumbai ya, tapi dia pakai daun nipah. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh follow? Boleh cikgu. Okey, bagus. Seterusnya kita tengok, ni pun sama juga. Rumah panjang lagi. So memang orang dulu-dulu ni memang mereka banyak tinggal di kawasan rumah panjang. Okey, jadi yang ni pula dipanggil sebagai rumah panjang murut. Okey. Rumah panjang murut ni dah nama pun rumah panjang murut. Jadi kaum murut lah sebenarnya yang membina rumah panjang ni. Jadi sebenarnya selain daripada dipanggil rumah panjang murut, dia ada lagi nama-nama lain yang dipanggil sebagai tulus dan juga pahun. Apa dia? Boleh ulang balik apa nama dia yang lain? Tulus. Satu lagi? Pahun. Yes, Pahun. betul. Ya, pandai. Okey. Jadi tulus atau pahun ni apa fungsi dia? Fungsi untuk tulus atau pahun ni, dia ni dibina atas faktor keselamatan dan pertahanan. Yalah mereka berkumpul ramai-ramai. Jadi senanglah mau jaga sama sendiri. Kalau ada apa-apa berlaku pun diorang boleh terus berkumpul dan berbincang untuk ambil tindakan apa-apa yang berlaku. Kalau tinggal macam asing-asing, kalau satu buah keluarga ni diserang, yang lain tu macam tidak sedar lah kan yang mereka punya ahli keluarga diserang. Jadi kalau tinggal ramai-ramai ni senang untuk diorang bertahan. Okey, jadinya keunikan yang kita boleh lihat adalah pintu rumahnya dibina di tepi rumah. Okey, kalau kita sebenarnya bina pintu tu dekat depan kan, tapi ini dekat tepi rumah.
Itu uniknya rumah panjang rumus ni, Pahun ni, Tulus. Okay. Lepas tu, dia ada satu ruang yang memisahkan bilik-bilik. Kiranya macam bilik, lepas tu ada ruang, bilik lagi. Jadi dia macam tidak bilik, 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 bilik. Tidak. Dia ada ruang, bilik, ruang, bilik. Macam gitu. Lepas tu bahagian tengah ni, tengah-tengah rumah ni, macam biasalah dia akan ada ruang tamu, dipanggil tempat pertemuan. Di mana dekat situ ada orang buat aktiviti, tarian ataupun lantaran. Okey, apakah bahan-bahan pembuatan dia? Sama juga, semua lebih kurang sama dan memang sama pun. Kayu bulat, kulit kayu dan daun tolidus. Yang sebelah tadi, rumah panjang rumus, daun nipah. Yang ni pula daun tolidus. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang ni paling berbeza antara semua. Yang lain tu tak kisahlah dia rumah bulat kah, panjang kah, menegak kah, tinggi. Tapi at least kita nampak dia sebuah rumah kan? Yang ni apa kamu nampak dekat gambar ni? Air ada laut. Atas air. Perahu. Perahu atas air. Bot dekat atas laut. Okey, tadi kita tengok, kita belajar 5 buah rumah. Rumah panjang, rumah baruk, apa semua tu. Semua rumah kan? Semua dekat tanah, ada bilik, ada apa semua kan? Tapi yang ni satu-satunya bukan rumah, bukan bentuk rumah, tapi dipanggil sebagai rumah, sebagai seni bina, sebagai pertempatan. Ni adalah satu seni bina yang sangat unik di mana dia bukan di atas tanah, tiada tangga dan tiada bilik. Dia adalah sebuah sampan. Dipanggil lepa. Lepa ni bahasa Bajau lah. Sebab yang tinggal di atas ni Bajau. Kaum Bajau. Okey. Duduk dalam sampan tu ke cikgu? Ya betul. Dan untuk pengetahuan kamu. Ya betul. Takut. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan kamu, dia sebenarnya ruang dekat dalam ni dia ada tempat masak, ada tempat tidur dan paling kurang pun dalam 5-6 orang yang tinggal dekat dalam. Muat. Mana Muat ke cikgu? Kan macam kecil je. Tak, dia Kan kecil je. dia muat. Jadi inilah yang paling, cikgu rasa paling unik sekali. Habis cikgu Cumanya, kalau dia nak kita tandas gimana? dia nak pergi tandas, dia pergi buang saja di laut. Oh. Tandas dia. Kan dah dekat laut. Okey, Ya, dia- baru tahu. Dia tandas terjun pergi laut kan cikgu? Okey, untuk Cikgu macam mana kalau dia buang air besar? Okey, ini memang Di situ persoalan. je lah. Okey, ini memang persoalan paling hangat sekali. Macam mana dia mandi, macam mana dia buang air, mau yang besar, mau yang kecil. Okey, ini dinamakan sebagai tandas direct to the point. Kalau kamu tengok, Malu lah. So memang cikgu tak ada pengalaman tinggal di atas sampan ni, di atas lepa ni sebab untuk pengetahuan kamu, kalau untuk zaman sekarang ni masih ada lagi yang tinggal sebenarnya di atas laut ni. Tapi satu yang cikgu nak kamu tahulah, sebenarnya bukan semua bajau. Ya betul Alice, tandas direct to the point. Terus buang saja pergi laut. Okay? Jadinya, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya bukan semua jenis kaum bajau yang tinggal di atas sampan ni. Sebenarnya, Ada sanah lah. ya betul. Sebenarnya macam cikgu sendiri, cikgu orang bajau tapi cikgu tidak pernah tinggal di atas sampan. Dan ahli keluarga cikgu, nenek moyang cikgu pun tak pernah tinggal di atas sampan. Ni kerana untuk pengetahuan kamu, kebanyakannya, majoritinya bajau ni yang tinggal atas sampan ni dia sebenarnya bajau laut. Okay, senang untuk kamu faham. Dia sebenarnya bajau ni memang nama dia bajau. Tapi dia ada bajau darat juga. Di mana bajau darat ni dia tinggal di atas tanah. Okay, boleh faham? Faham cikgu. Ya, kalau kamu pergi Sabah pun, masih ada lagi sebenarnya orang yang tinggal dekat atas sampan ni. Bajau-bajau laut ni. Okay?
Jadinya ni yang paling unik sekali di mana macam cikgu cakap lah, lepa ni adalah bahasa Bajau iaitu perahu. Jadinya ni adalah lepa ni adalah dibuat seni bina yang dibuat oleh kaum Bajau yang tinggal di kawasan pantai timur Sabah. Di mana lepa ni bukan sahaja untuk mereka angkut barang, untuk diorang punya pengangkutan, tapi dijadikan sebagai tempat tinggal. Okey. Apa bahan pembuatan untuk lepa ni? Maafkan cikgu. Okey, lepa ni diperbuat daripada jenis kayu iaitu kayu obas sulung, seraya, mata-mata dan gagir. Lepas tu dia punya atap ni dibuat daripada daun nipah. Tapi satu yang menariknya sekejap ya. Okay, kita sambung balik. Apa yang menariknya, lepa ni, perahu ni, dia tidak boleh dibuat sesuka hati. Contohnya, hari Isnin lah nak buat lepa. Ataupun hari Selasa lah buat lepa. Petang lah buat lepa. Tak boleh ya sebenarnya lepa ni dibuat pada masa-masa tertentu sahaja. Okay? Jadinya, Okey, cikgu. bila masa yang sesuai untuk kita buat lepa ni? Okey, kalau kamu tengok dekat bawah tu, ada beberapa perkara yang perlu dibuat dan diberi perhatian sebelum membuat lepa ni, di mana mereka perlu mengambil bahan-bahan ni, macam contoh diorang kumpul bahan-bahan untuk buat lepa ni pada waktu-waktu tertentu, iaitu pada hari dan bulan tertentu, di mana sebagai contoh dalam setahun tu dia ada beberapa hari di mana sesuai untuk ambil bahan-bahan kayu ni. Jadi kiranya diorang tak buat setiap hari. Dia akan ada hari-hari tertentu dan bulan tertentu yang dipilih untuk ambil kayu ni dan barulah diorang buat lepa ni. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Kita nak cikgu nak kamu imbas balik apa yang kita belajar awal-awal tadi. Penempatan cikgu, rumah panjang. Rumah Sarawak. Di Sarawak. Rumah tinggi. Betul. Betul, pandai. Tadi kita belajar dekat Sarawak. Lepas tu kita beralih ke Sabah. Dari rumah tinggi di Sarawak sampailah rumah tinggi di Sabah. Okey, sampailah kita dari rumah yang di atas tanah yang ada tangga yang ada bilik, sampailah pergi rumah yang di atas air dan apa tu? Tandas on the spot. Okey? Tandas live. Okey, cikgu. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, ni adalah segmen soalan Cikgu Fa. Okey, baiklah. Cikgu untuk yang terakhir sekali, cikgu akan bagi soalan lah sebab cikgu nak tahu, cikgu nak ukur tahap kefahaman kamu tentang pengajaran yang cikgu dah berikan kepada kamu. Okey, soalan yang pertama adalah cikgu nak Siti Nur Hidayah baca soalan ni boleh? Siti Nur Hidayah? Sekejap, cikgu. Okey, Siti Nur Hidayah. Namakan seni bina yang terdapat di Sarawak. Okey. Cikgu nak kamu seorang-seorang sebut apa nama seni bina yang di Sarawak. Okey, pertama cikgu nak pilih Amalina. Rumah panjang, cikgu. Okey, rumah panjang. Seterusnya Fasiha. Rumah tinggi. Betul. Dan seterusnya cikgu nak Fauziah. Rumah barut. Rumah baru. Oh, okey, bagus. Yang kedua adalah namakan seni bina yang terdapat di Sabah. Okey, yang pertama sekali cikgu nak jawab. Cikgu nak Noni yang jawab. Noni ada? Noni? Noni di mana?
Noni kata internet dia tengah slow cikgu. Oh, okey, tak apa. Kalau macam tu, cikgu nak Cikgu saya Fauzia lah. jawab lah. Oh, okey, Nur Hidayah Nasri, aka Nilofa. Okey, sila jawab. Rumah panjang rungus, cikgu. Cuk rumah panjang rungus. Kalau cikgu nak Nilofa jawab dua boleh? Lepa, cikgu. Lepa. Okey, bagus. Yang terakhir, cikgu nak apa lagi satu? Satu nama dia. Rumah Siapa boleh jawab? panjang murut. Rumah panjang murut. Okey, bagus. Jadi, kiranya kamu dah faham apa yang kita belajar hari ini. Tapi cikgu ada satu soalan bonus. Apakah bahan pembuatan yang paling kerap digunakan dalam membina sesebuah seni bina? Kayu belian. Kayu belian, betul. Pandai Nurul Fasiha. Kalau kita tengok semua rumah panjang ni, kebanyakan seni bina yang ada di Sarawak dan Sabah ni semua guna kayu yang keras. Sebab macam cikgu cakap pada tadi, untuk tujuan supaya rumah tu kukuh lah. Okey, Alhamdulillah kita dah tamat topik pembelajaran kita yang paling terakhir sekali. Jadinya cikgu nak salah seorang volunteer untuk bagi rumusan apa yang kita dah belajar hari ini. Siapa volunteer? Hari ni kita belajar tentang seni bina dekat Sabah dengan Sarawak, cikgu. Kalau Okey. dekat Sarawak ada rumah panjang, rumah tinggi. Dekat Sabah ada rumah panjang rungus, rumah panjang murut dengan lepa. Okey, bagus. Baiklah. Betul apa yang Siti Nurhidayah tu cakap tadi. Jadi secara rumusannya hari ini kita telah kenali apakah seni bina di Sarawak dan Sabah. Dan kita juga dah tengok fungsi-fungsi satu seni bina tu. Dan yang terakhir sekali kita dah tengok apakah bahan-bahan ataupun bahan-bahan pembuatan untuk sesebuah rumah tu didirikan. Okey, Alhamdulillah maka berakhirlah kelas cikgu yang terakhir untuk kamu semua. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa hadir dalam kelas cikgu dan cikgu doakan kamu semua maju jaya dan berjaya menjawab soalan peperiksaan akhir tahun subjek sejarah dengan cemerlang. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih sebab ajar kami. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.